السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات. صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم لا ريب فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul aliyyul azim. Terima kasih pada Al-Fadhil Tuan Pengurusi Majlis, seluruh jawatan kuasa Masjid Ibadur Rahman, Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam, Tok Bila, Tok Siok, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bertemu setelah seharian kita makan bentuk jasmani. Ada orang hari ini 5 rumah, ada orang 6 rumah, ada orang 10. Makan ke mana pun tak tahulah, 10 rumah. Banyaknya jemputan tuan-tuan sekalian. Itulah bentuk makan yang disebut sebagai makanan jasmani. Maka tiba masanya kita makan pula untuk rohani. Dalam tubuh kita ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasmani tak kena nasi, kena ling. Tubuh kita orang Melayu ni tak kena nasi, kena ling. Orang Arab dia tak apa, makanan asasi dia tepung. Letak ayam dengan nasi, nasi itu ulang, ayam tu utama. Kita nasi dulu. Maka kalau tak kena tuan-tuan, bingung sehari. Maka begitulah makanan roh. Orang yang kenyang jasmani saja, rohnya lapar, jadi beratlah nak buat ibadat. Mudahlah jatuh dalam lembah maksiat, kerana makanan rohaninya tak ada tuan-tuan sekalian. Maka makanan roh kita tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Allah sebut dalam surah Yasin, hanya saja yang sangat suka diberi peringatan sebagai makanan rohaninya, man ittaba'a adh-dhikra, orang yang benar-benar nak ikut az-zikr, iaitulah Al-Quran. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, yang takut pada Allah walaupun di belakang manusia. Maka tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah waktu yang terbatas ini, oleh kerana saya tidak diberi tajuk, maka saya berhajat nak teruskan apa yang kita khutbah Jumaat tadi. Khutbah Jumaat hari ini seluruh Terengganu tajuknya istiqamah. Maka dalam khutbah tak boleh syarah panjang.
pendek-pendeknya. Kana khutbatun Nabi qasdan wa salatuhu qasdan. Khutbah Nabi rekah dan padat, dan semayang Nabi hari Jumaat pendek saja. Maka kita tak boleh nak sebut banyak. Maka malam ni kita sambung lebih sikit, nak sebut tentang perkara yang besar yang disebut oleh Allah dalam surah yang saya baca tadi, surah Fussilat, berkenaan dengan istiqamah. Allah sebut innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang bangga dengan jelas menyatakan Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah ni apa makna? Konsisten. Bahasa Arab konsisten ada banyak kalimah. Mulazamah konsisten, istimrar konsisten, mudawamah konsisten. Tapi bakpu Allah pilih istiqamah, dan diulang-ulang tiap-tiap kali kita semayang dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan istiqamah. Maka ulama kata istimrar konsisten juga, tapi capu baik dengan buruk. Mulazamah konsisten juga, capu baik dengan buruk. Istimrar pun begitu juga. Ada pun istiqamah, konsisten dia baik saja. Kita tak boleh kata alhamdulillah sampai hari ni hamba istiqamah hari, isyak okok dahi. Tak boleh. Kenapa? Benda tu benda yang kurang baik, tuan-tuan sekalian. Maka istiqamah ni boleh pakai benda baik saja. Maka Allah Ta'ala kata, orang yang menyebut Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, istiqamah sehingga matinya, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan hantar saat sakaratul maut. Saat paling genting bagi manusia adalah sakarat, ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Ketika itu tuan-tuan sekalian, yang tolong kita adalah amal yang kita istiqamah, yang tolong kita adalah akidah yang benar, yang sahihah. Ketika itu ujian paling besar, berhadapan dengan sakarat pengakhiran hidup kita. Allah Ta'ala hantarkan dahaga yang tiada taranya, lapar yang tidak ada tolak bandingnya. Allah datangkan fitnah paling akhir, sehingga Nabi kata dalam hadis sahih, 4 fitnah yang Nabi ulang tiap kali sembahyang, diminta lindung oleh Nabi, menandakan fitnah ini besar, iaitulah fitnah hidup dan mati, fitnah kubur, fitnah jahannam, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi sebutlah hadis sahih yang kita kena amal. Lepas tahiyat akhir, Nabi akan baca doa ini sebelum beri salam. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungi aku daripada fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah mati itu salah satunya sakarat, ketika nak berhadapan dengan mati. Dia hantar ujian syaitan yang berupa sebagai ayah kita, yang berupa sebagai mak kita, pakai pakaian comel, berupa mak kita. Dia kata, wahai anakku, agama yang benar itu Yahudi, berupa sebagai ayah kita. Dia kata pada kita, agama yang benar itu Nasara. Ketika itu, kalau tak ada akidah, ramai manusia yang berakhir hidupnya dengan kufur, wal'ayazubillah. Cukup sekadar saja, mati. Al-ibratu bil khawatim, kiraan Allah adalah saat mati. Allah tak kira siapa kita dulu. Kalau Allah kira siapa kita dulu, setan mulia sekali, iblis dulu ahli syurga. Allah tak kira siapa kita sekarang, yang Allah kira siapa kita saat nak mati. Maka yang jadi masalah, mati bila kita tak tahu. Maka tuan-tuan, yang tolong kita saat itu adalah barang yang kita istiqamah. Al-mar'u mata ala ma'asha alaih, manusia akan mati dengan apa yang dia hidup. Hidup junjung Allah Ta'ala, junjung kalimah tauhid, mati begitulah tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan, saat sakaratul maut, kesusahan yang amat dahsyat, ketika itu yang menyelamatkan kita, kata Allah, al-qawlus sabit fil hayatid dunya, iaitulah perkataan paling mahal
di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kalimah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatut tahlil, yang disebut sebagai al-qaulus sabit, yang gagah, yang kuat, yang mampu tolong kita selamat hari kiamat esok-esok, tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan, orang yang istiqamah, Allah kata saat nazaknya malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah atau malaikat turun menyebut kepadanya 3 perkara. Yang pertama, alla takhafu, hai manusia, jangan takut. Tak ada takut bagimu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru, Allah Ta'ala kata, hai malaikat, beritahu ke dia, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang Allah janjikan. 3 perkara ni menyebabkan orang ini pergi dalam keadaan tenang, bertemu Allah Ta'ala dengan husnul khatimah. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak sebut dalam ayat ni besarnya istiqamah. Habis itu ulama kata al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah ni lebih besar daripada ribuan karamah para wali Allah. Ada wali Allah, dia boleh berjalan atas air, tok kenali. Ada wali Allah Ta'ala, dia boleh isi minyak dengan air pahit. Ni karamah. Benda yang kita belajar dalam akidah, antaranya nabi-nabi diberi mukjizat, wali-wali Allah diberi karamah. Ni wajib yakin. Barang amrun kharikun lil adah, barang yang mencari adat, yang bukan kebiasaan, tapi anugerah Allah pada orang tertentu. Jadi nabi diberi mukjizat. Nabi Musa katak tokak jadi ular. Allah Ta'ala suruh, wa iz auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr, wahai Musa, pukul tongkat di tanganmu itu ke arah laut, terbelah 2 laut. Ini mukjizat. Nabi Muhammad keluar air celah jari. Nabi Saleh dicabar oleh kaumnya supaya boleh buat tubik unta dari celah batu. Kalau boleh tubik, aku beriman. Tiba-tiba tubik sungguh, tapi tak beriman juga. Ini mukjizat. Maka para wali Allah, orang-orang yang bukan nabi tapi dekat dengan Tuhan, Allah beri karamah. Antara guru pada guru saya, Muallim Haji Wahid, negeri Melaka. Dia Melaka, orang yang saleh, orang yang dekat dengan surau masjid, yang dekat majlis ilmu, dia akan kenal Muallim Haji Wahid. Orang saleh, cakapannya tak ada lara, tuan-tuan sekalian. Kita lara banyak, nak indah dosa kita ni, dia lara pun tak ada. Maknanya lara pun payah, tuan-tuan sekalian. Orang mari raya rumah dia tak macam kita, sembang banyak. Orang mari raya rumah dia, tuan-tuan sekalian, sila makan kuih, Yawi hadis 2 potong, ayat Quran 2 potong, apa lagi? Boleh balik lah, kata. Tak? Kalau kena ke kita, berasa hati. Dia kata nak cakap benda ni, balik lah. Tak ada masa untuk lara, tuan-tuan sekalian. Ini Muallim Haji Wahid, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Satu hari kereta dia mampu kereta, tak minyak jauh. Dia kata ke anak murid dia, mungkin ambil air mineral, jangan cerita korang. Anak murid dia cerita lepas dia mati. Ambil air pahit, tok lah taki minyak, start hidup dok sekarang. Ini karamah. Kita tak sahwak lah, jahanam kereta, tuan-tuan sekalian. Mana ini karamah, kelebihan yang Allah beri pada orang soleh, tak mustahil langsung. Tapi kata Nabi, kata ulama, la tatlubu minallahil karamah, walakin utlubu minhul istiqamah. Jangan sibuk minta karamah, mintalah benda paling besar lebih pada karamah, itulah istiqamah. Jangan beramal kerana nak jalan atas angin, jangan beramal kerana nak berjalan atas sungai, jangan, tuan-tuan sekalian. Itu kurniaan Allah. Ada pun yang kita kena minta istiqamah. Sufyan bin Abdullah, sahabat Nabi, mari jumpa Nabi. Ini perangai sahabat Nabi dah. Jumpa Nabi, minta nasihat. Jumpa Nabi, minta nasihat. Perangai sahabat Nabi.
Kita jumpa ustaz jok minum air, ada salah tak salah, tapi maknanya jarang minta nasihat. Nyai sat makan sat makan lepas tu mana ustaz besar ni mu lah jok makan. Ni tuan-tuan sekalian, patang jumpa asyik minyak jenak, patang jumpa makan rumah. Jadi tuan-tuan sekalian, ustaz nak tamu layan lah. Tak boleh tak layan, nampak lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, ni orang jumpa Nabi, sahabat Nabi, ausini ya Rasulullah, nasihat kepada aku. Patang jumpa minta nasihat. Jadi salah seorang sahabat Nabi namanya Sufyan ibni Abdullah, dia jumpa Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil islami qawla, cuba nasihat kepada aku satu nasihat, la as'aluhu ahadan ghairak, yang lepasmu nasihat aku tak payah tanya dah orang lain, beri nasihat paling penting sekali. Maka Nabi kata, qul amantu billah thumma istaqim, kata dengan jelas, aku beriman pada Allah dan kemudian istiqamah. Nak beritahu besarnya istiqamah. Nabi kata satu hari, syayabatni min surati Hud, satu hari Nabi baca surah Hud. Salah satu surah dalam Quran ada surah Hud. Nabi kata syayabatni min surati Hud, bila aku baca surah Hud jadi ketar, takut seolah berubah rambut aku, takut apa yang disebut oleh Allah dalam surah Hud. Sifat orang beriman ni tuan-tuan, dia baca Quran, dia akan mari ru'yatun nafsi, tilik diri. Kita baca ayat Quran, tilik orang, ada perangai buruk orang ni, ni orang ni. Sahabat Nabi dibaca tilik diri. Satu hari Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Nak beritahu, Nabi ajar kita Quran tak boleh baca, tengok tak boleh tengok, dengar. Nampak tak? Abdullah bin Mas'ud kata, mula baca, aqra'u laka wa 'alaika unzil, aku baca Quran kan turun ke mu, mula baca. Nabi kata baca sama dah, nak dengar pula. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan, orang suara sedap. Sebab tu Nabi pilih dia. Dia pemegang seruling Nabi Daud alaihi salam. Sikit baru Allah beri tu, Nabi Daud sedap lagi. Nabi Daud baca kitab dia Zabur, burung terbang berhenti, gajah berlari berhenti, semut berhenti. Sedapnya suara. Malah kita punya suara tembur lari. Mana? Maknanya tembur lari orang, tuan-tuan sekalian. Ni Nabi Daud alaihi salam. Abdullah bin Mas'ud pun baca, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dibaca tuan-tuan sekalian. Habis ayat ni tuan-tuan sekalian, dengar suara belakang, hasbukal an, hasbukal an, cukuplah. Abdullah bin Mas'ud pusing, Nabi hak sebut hasbuk. Baik tu tuan-tuan, kalau tengok pertandingan hafazan peringkat antarabangsa, juri hak paling masyhur orang Terengganu kita, Tan Sri Haji Ismail. Tan Sri Haji Ismail akan kata apa? Bila nak suruh berhenti, dia akan kata hasbuk. Ini sunnah Nabi ni, hasbuk. Apa makna hasbuk? Cukup, berhenti, cukup. Jadi Nabi kata berhenti. Abdullah bin Mas'ud pusing, fa iza ainahu tazrifan, tengok Nabi meleleh air mata, menangis jerebek, menangis tuan-tuan sekalian, kerana merasakan ayat itu ditujukan padanya. Ini perangai Nabi, akhlak Nabi. Begitu juga sahabat Nabi, bila baca Quran, dia akan rasa dia, Allah kata ke dia. Macam ayat munafik, ayat-ayat ciri orang munafik, saya nak mau dengar, dia pergi kejar Huzaifah ibn al-Yaman. Dah ayat munafik tuan-tuan, kalau tak takut tak tahu lah. Allah kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik ni patak neraka, bawah ada orang kafir lagi. Orang beriman tak takut pelik tu.
Sayyidina Umar pergi kejar. Bila tahu senarai nama orang munafik ada di tangan Huzaifah ibn al-Yaman, dia kejar. Kalau kita kejar, nak tahu siapa dia, nak kata. Sayyidina Umar bukan nak tahu siapa dia, nak kata. Dia nak tanya aku ada tak dalam senarai tu. Subhanallah. Nak tahu ada tak dia dalam senarai tu. Takutnya duduk dalam senarai orang munafik. Padahal nombor 2 jami syurga. Ini perangai sahabat Nabi. Bila baca Quran, tilik diri. Kita baca tak apa nak berasa dah, tak faham. Faham tak? Tak faham. Ayat azab dia baca dayu-dayu. Ayat nikmat dia baca tinggi. Dah tak faham? Boleh faham tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu kita kena berjalan untuk faham Quran ni. Tak apalah tak faham sekaligus pun, mari majlis ilmu sebab sikit faham, padanglah tuan-tuan sekalian. Boleh ni? Maka tuan-tuan, Nabi nasihat pada Sufyan bin Abdullah, sebut aku beriman pada Allah, kemudian istiqamah. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi SAW baca surah Hud. Bila baca surah Hud, Nabi kata syayabatni min surati Hud, berubah rambut aku bila baca surah Hud. Bila perhati surah Hud, rupa-rupanya dalam tu ada ayat fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wala tatghaw. Ini ayat surah Hud. Rupa-rupanya dalam surah Hud ada ayat fastaqim, istiqamahlah kamu. Menyebabkan Nabi seriang, takutnya tak boleh nak istiqamah. Boleh faham tuan-tuan nak beritahu besarnya istiqamah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqamah paling besar apa dia? Istiqamah paling besar adalah istiqamah dalam Islam. Nombor 2, istiqamah tinggal maksiat. Nombor 3, baru istiqamah buat amal soleh. Boleh faham ni? Tiga ni kita nak sebut malam ni. Susunan nombor 1, istiqamah paling besar dalam Islam. Lepas tu disebut qul amantu billah. Lepas tu disebut innal ladzina qalu rabbuna Allah. Istiqamah nombor 1 sekali dalam Islam. Maka tuan-tuan, kita ada satu kelebihan yang Allah beri mudah jalan ke kita. Islam warisan, tubik-tubik Islam. Mak kita beranak Islam, maka kita tak payah susah macam orang dulu. Nak Islam payah. Bilal bin Rabah dipanggang di tengah padang pasir kerana nak Islam. Alu Yasir, anak beranak Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah nak Islam, diseksa. Sumayyah disula daripada bawah kemaluannya tembus ke mulut kerana nak Islam. Kita tak payah tuan-tuan sekalian, tidak dipanggang. Mari masjid kipah, kuat kipah. Ada masjid ekong tuan-tuan sekalian. Tak payah macam orang dulu. Maka kita kena jaga, lepas Allah pilih jadi orang Islam, istiqamah dengan Islam. Hak tu ya. Maka yang jadi masalah hari ni tuan-tuan, Nabi kata makin berakhir umur dunia, makin akan tangga Islam dari jiwa umat Islam. La yabqa satakunu fi akhir zaman. Akan berlaku, kata Nabi, akan berlaku. Nabi kata memang akan berlaku. Akhir zaman esok, kata Nabi, la yabqa minal Islam, tidak kekal Islam dalam jiwa umat Islam illa ismuh, kecuali tinggal nama sahaja. Tinggal nama. Keyakinan, kepercayaan pada Islam sudah tidak ada. Hari ini kita bimbang tuan-tuan sekalian, generasi kita akan datang lagu mana agak-agak. Orang dulu nak mati tak pesan rumah sewa, tolong pergi kutik rumah sewa. Orang-orang dulu, Nabi-Nabi dulu, Nabi Yaqub alaihi salam, bila dia nak mati, dia kupu anak dia, Nabi Yaqub pesan apa? Ma ta'buduna min ba'di. Ini kalang Nabi Yaqub alaihi salam. Bila nak mati, pesanan dia pada anak-anak apa dia tuan-tuan sekalian? Ma ta'buduna min ba'di. Lepas aku mati, mu nak sembah siapa? Nak pastikan anak-anak dan cucu cicitnya istiqamah dengan Islam. Kita nak mati, rumah sewa, hutang, tolong pergi kutik, nak mati dah tu. Faham tak tuan-tuan sekalian? Maknanya tak boleh nak bangun dah, nazak dah. Anak kata ada orang mari bayar sewa, bangun tak dia ada.
Sihat mula tuan-tuan sekalian. Boleh faham lain macam sikit orang ni tuan-tuan sekalian. Orang dulu dia mementingkan barang paling mahal dalam diri orang Islam, iaitu Islam. Maka tuan-tuan, apa yang menyedihkan kita? Kalau kita orang jenis baca hadis Nabi, jenis belajar kitab hadis Nabi tuan-tuan sekalian, kita akan rasa macam duduk dalam keadaan suasana hak Nabi sebut. Satu persatu benar berlaku hak Nabi kata. Nabi kata la tanqudanna ural Islam urwatan. Aku bersusah payah 23 tahun ikat mati akidah umat Islam. Mau tunggulah esok, kata Nabi, mau tunggulah akhir zaman kayak gini, la tanqudanna, akan tercabut, akan terungkar ikatan itu yang aku ikat dengan sahabat Nabi susah payah tuan-tuan sekalian, akan terungkar urwatan, satu demi satu. Kullama intaqadat taliha, cabut satu akan tercabut yang seterusnya, cabut. Awwaluhunna naqdan, nombor satu sekali akan tercabut al-hukmu, iaitulah keyakinan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak yakin lagi pada agama Allah. Kalau tuan-tuan ada Twitter, ada Facebook, jangan guna benda tak bermanfaat. Apa nama, tuan-tuan layarilah internet untuk tahu suasana umat Islam hari ini. Menggerungkan kita. Sudah banyak tobek grup-grup tuan-tuan sekalian LGBT memohon hak mereka dibebaskan. Lesbian, gay, biseksual, transseksual. Sudah timbul golongan liberalis memohon hak mereka dibenarkan untuk diamalkan di Malaysia. Liberalis ni apa dia tuan-tuan? Agama sama. Agama sama. Islam ajar keadilan, Kristian ajar keadilan, Buddha ajar keadilan, Yahudi ajar keadilan, maka kita ajar orang ke arah keadilan, tak payah sebut agama. Ni tuan-tuan, ni bahaya, jarum halus. Sedangkan Nabi tak pernah berhenti sebut agama. Nabi tak pernah berhenti sebut Islam. Abu Jahal tawar lama dah ke Nabi. Kalau mu nak tahta paling besar, nak wanita hak comel berapa ramai mu nak, boleh. Dan kalau mu nak harta paling banyak, boleh. 3 ni mu nak Muhammad, boleh. Syarat saya tinggal jangan sebut Islam. Adakah Nabi terima tuan-tuan? Tak. Nabi jawab, apa nama, law wada'ta asy-syamsa fi yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amri, kalau kamu letak matahari tangan kanan, bulan tangan kiri aku, untuk tinggal sebut Islam, minta maaf, aku tak akan tinggal. Nak beritahu tuan-tuan bahaya fahaman hari ni, sesat dalam keadaan halus. Kita berasa macam benar, rupanya sesat. Zaman Nabi Islam musyrikin, jelas. Zaman kita zaman fitnah, Islam juga depan, rupanya liberal. Kemudian timbul golongan pragmatis, otak, guna logik, otak semata. Barang tak ada, tak nampak, tak ada. Logik akal kata ya, akal kata tak logik, tak. Ini bahaya. Pragmatis tuan-tuan sekalian, menggunakan logik akal. Sayyidina Ali pesan lama dah, 1400 tahun dulu dah. Man i'taqada ala aqlin, orang yang jadikan Tuhannya akal, dalla, dia akan sesat masuk dalam neraka Jahannam. Boleh faham? Man i'taqada ala malin qalla, orang yang i'tiqad dengan harta habis. Wa man i'taqada ala Allahi fala qalla wala dalla, orang yang i'tiqad dengan Tuhan tak akan sikit dan tak akan sesat sampai bila-bila. Jadi tuan-tuan, agama Islam mesti dipandu dengan wahyu, Quran dan hadis. Wahyu. Maka wahyu ada yang logik, ada yang tidaklah logik. Kalau nak ikut akal semata-mata, tuan-tuan, sesatlah kita. Kerana akal kita siapa buat? Orang kalau bekah akal siapa buat?
Allah Ta'ala. Yang buat akal kita Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita berasa akal kita bijak pada Tuhan. Ni pelik punya manusia. Ada setengah bab Allah kata afala ta'qilun, bab apa mudah fikir. Kena fikir. Nak buat rumah lagu mana, asal carilah Quran. Nak buat apa nama, nak pasang apa nama talata, asal carilah hadis. Nak apa nama, nak kreatif, inovatif negara, asal carilah hadis. Tu fikir dirilah. Bulan Ramadan bangun ni rumbu kata panjang, kuih diberi nama Kuba Guling. Kita ingat je golek Kuba atas meja. Rupanya nama ni kreatif tuan-tuan sekalian, nama pelik. Ramah lalu orang pergi, kena pula sedap. Beres lalu, sehari 100 talang dijual. Hak ni fikir dengan kepala otak fikir. Silakan. Ada barang kata Allah Ta'ala malam ya'zam bihillah, aku dah izin fikir guna akal. Ada barang dari Islam ini amrun ta'abbudi, perintah pada Tuhan untuk hamba, yang bila diperintah buat, jangan banyak soal. Kalau buka peluang soal, memang tak beramal lah kita. Contoh Allah kata wa aqimus salah, semayanglah. Maka yang boleh kita soal nak semayang berapa waktu? Boleh 5 waktu baik. Yang pertama subuh contohnya, berapa rakaat? 2. Buat je lah. Buat. Warna bagus. Buat. Jangan soal berapa 2. Kalau Allah buka peluang soal, dak semayang lah kita. Berapa subuh 2, Tuhan pun buat 3. Berapa 3, Tuhan pun kata 4. Berapa 4, dak semayang lah kita. Maka Allah Ta'ala kata la yus'alun amma yuf'alun, jangan mau banyak soal, wa hum yus'alun, mu tu akan disoal. Allah perintah buat. Jadi tuan-tuan, ada atas dunia ni hukum hakam yang Allah tetap, yang tak boleh diubah, yang mesti diiktikad, ikat kemah dalam hati. Jangan ikut logik akal kita, bakal menyesatkan kita. Boleh faham ni? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ni bahaya akhir zaman, timbul macam-macam jenis puak yang menyesatkan umat manusia. Hak paling baru secara jelas di media sosial baru, tuan-tuan sekalian, golongan etis pun ada dah Malaysia ni. Etis, mulhid. Siapa dia etis ni tuan-tuan? Tak ada Tuhan. Tuhan tak ada, agama Tuhan tak ada. Ni teruk tak teruk negara kita, tuan-tuan rahmati Allah. Kita minta berlindung daripada Allah, daripada bala yang besar ini. Tsunami, gempa bumi, bala. Tapi bala lebih besar, manusia berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena jaga kita, ku anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluarga kita, masyarakat kita, supaya istiqamah dengan Islam. Sebagaimana sahabat Nabi jaga diri mereka dalam keadaan Islam sampai mati, tuan-tuan sekalian. Itu yang paling mahal, nombor 1. Yang kedua, istiqamah. Yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Apa tinggal maksiat dulu baru amal soleh? Kerana tuan-tuan, Nabi sebut afdalul a'mal, disebut oleh para alim ulama, amalan paling afdal tarkul ma'asi, tinggal maksiat. Tinggal maksiat dulu. Semayang banyak, sedekah banyak, puasa banyak, ngetinggal maksiat. Mana lebih besar? Tinggal maksiat. Ni faham ni? Sebab tu ulama-ulama dulu minta nasihat dengan tok guru dia akan nasihat tinggal maksiat. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, orang hebat tuan-tuan sekalian. Kitab-kitab besar duduk dalam kepala otak dia. Quran 7 tahun duduk dalam kepala otak, duduk dalam kepala ni 7 tahun. Muwatta Imam Malik duduk dalam kepala, suti harfan biharfin dia ingat. Seluruh apa yang dia dengar kena molek dia boleh ingat. Bila baca Quran kena tutup sebelah, kerana baca belah kanan, belah kiri jadi ingat juga. Satu hari dia jadi lemah hafalannya. Mengapa ada pun nak ingat. Dia mengadu pada tok gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Imam Syafi'i kata, aku mengadu ke tok guru aku, susah nak ngapa. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Nampak ni? Imam Waqi' nasihat apa? 2 patah je.
fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia nasihat aku dengan nasihat irsyad. Nasihat irsyad ni paling kemahlah, hati ke hati antara guru dan anak murid. Tuan-tuan sekalian, dia nasihat apa? Tinggal maksiat. Jadi tuan-tuan, tinggal maksiat lebih besar daripada menambah amal soleh. Amal soleh tambah besar dah, tinggal maksiat besar lagi. Jadi bulan Ramadan kita boleh tinggal maksiat. Masuk bulan Syawal dan seterusnya, kena cuba jaga istiqamah untuk tinggal segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pesan Syekh Yusuf Qaradawi, kunu rabbaniyin, jadilah kamu hamba Allah, wala takunu ramadaniyin, jangan jadi hamba Ramadan. Hamba Allah Ta'ala lagu mana? Bulan Ramadan tak buat maksiat, bulan lain pun tak buat lah, kerana dia takut pada Allah. Tapi kalau hamba Ramadan, bulan Ramadan tinggal maksiat, bila orang nak ngupak dia kata jangan bulan Ramadan ni. Bila orang nak faham fikih orang kata jangan bulan puasa ni. Bila nak buat maksiat dia kata jangan bulan puasa, tapi bulan lain boleh. Ini hamba Ramadan, bukan hamba Tuhan. Dah lama raya pertama maksiat dah, habis Ramadan raya pertama maksiat dah, nu salam habis. Pok darah sabit dak, pok darah sabit, Allah salam habis. Tuan-tuan sekalian, dah habis lama raya pertama maksiat dah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena faham konsep ibadah. Ibadah ni tuan-tuan, benda yang Allah perintah lalu kita taat, itu ibadah. Bukan hak kita berasa sedap. Hak berasa sedap, hak Allah perintah tu kita buat, tu ibadah. Yang Allah larang kita tinggal, itu ibadah. Bukan hak kita berasa sedap, hak kita rasa macam ibadat. Bukan, hak rasa bukan. Ibadat ni yang Allah perintah. Bulan Ramadan jangan makan daripada subuh terbit fajar yang sadiq sehingga tergelam matahari. Setitik air kita tak minum, itu ibadat. Cucu mari kat toki setitik je, itu tunjuk air sirap. Setitik je, cucu kata minum setitik dokang hilang dahaga. Toki kata mana boleh, setitik ke 2 titik ke, Allah larang. Ini ibadat. Tak buat kerana Allah larang. Muslimat puasa 2 hari, tiba-tiba mari darah haid, dia pun tak puasa. Kerana apa? Kerana Allah larang. Itu ibadat. Lepas tu ada kalau jenis hak tak faham, dia kata Allah mari pula darah haid, kita baru nak puasa. Ini marah ke siapa? Darah haid siapa beri? Tak iman ke siapa? Tuan-tuan sekalian, darah haid tak ada siapa-siapa beri, Allah yang beri. Maka dia puasa 2 hari, mari darah haid dia tak puasa kerana Allah larang. Puasa 2 hari kemarin itu ibadat. Tak puasa kerana darah haid mari, ibadah. Faham? Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah bulan-bulan yang lain. Masuk bulan lain pun yang Allah suruh buat, yang Allah larang tinggal. Ni faham ni? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, istiqamah nombor 2 yang paling besar, istiqamah tinggal maksiat. Maka nak tinggal maksiat tuan-tuan sekalian lebih payah daripada buat amal soleh. Sebab itu amal ma'ruf nahi mungkar, nahi mungkar lebih payah daripada amal ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Imam Ghazali kata Islam ada 2 tiang. Imam Ghazali kata Islam 2 tunjang. Fi'lul ma'murat, buat yang Allah perintah, wa tarkul manhiyat, tinggal yang Allah larang. Ni 2 tiang. Batu tubi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka tuan-tuan, fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, mana lebih utama? Tarkul manhiyat, meninggalkan larangan. Kemudian buat apa yang Allah perintah. Ramai yang buat amal soleh diiringi dengan buat benda Allah larang. Masjid mari, nampak sembahyang Jumaat mari, sama naik ambil rasuah, contoh masjid mari,
kuliah mari, sama naik makan harta anak yatim. Ini berlaku. Mari dengar, dia ada anak saudara, adik ipar dia mati, tinggal anak yatim, harta yang ditinggal bahar dia. Tuan-tuan sekalian, surah masjid mari, benda baik dia buat, selari dengan maksiat. Ini tak ada guna sisi Allah Ta'ala. Ini faham ni? Jadi tuan-tuan sekalian kena faham. Nombor satu, mesti tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu. Maka nak tinggal maksiat lebih berat daripada menambah amal salih. Lebih berat. Sebab tu zaman Nabi Daud alaihi salam, orang boleh buat, Bani Israel boleh buat amal salih, maksiat payah nak tinggal. Zaman Nabi Daud alaihi salam, orang boleh buat amal makruf, nahi munkarnya tinggal. Jadi tuan-tuan tak boleh, dia mesti selari. Ada seorang sahabat Nabi, dia mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Ya Rasulullah, ya Muhammad. Masa tu dah masuk Islam lagi. Dia dah masuk Islam lagi. Dia kata apa? Ya Muhammad, aku nak masuk Islam dengan syarat aku nak kekal berzina. Faham ni? Kerana aku dah biasa dah berzina. Tak boleh tinggal, wahai Muhammad, tak boleh tinggal. Tapi aku nak masuk Islam, tapi tolong benarkan aku berzina. Boleh tak begitu? Tak boleh. Zina ni barang qat'i dalam Quran, tak boleh, haram, dosa besar. Nabi kata tak boleh, mana boleh hejah. Barang boleh hejah, boleh hejah. Tak boleh hejah, tak boleh. Lalu dia kata hejah. Jenis orang kita gitu. Hejah. Mana kali dah. Dia kata hejah. Nabi kata tak boleh. Zina haram, barang qat'i, tak boleh ubah. Lalu Nabi pun ajar pada dia satu doa. Ni doa kita boleh amal tuan-tuan sekalian. Ni doa Nabi ajar pada dia. Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayyal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dia amal, lepas tu lama mari jumpa Nabi, hilang dah, tak ada dah berasa nak berzina. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Maknanya tak boleh, maksiat tak boleh. Tak ada kompromi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ni boleh amal. Allahumma habib ilayyal iman, ya Allah kasihkan pada aku iman, wa zayyinhu fi qalbi, dan iman tu hiasi dadaku, wa karrih ilayyal kufra, dan jadikan jiwaku benci pada kekufuran, wal fusuq, dan kefasikan, wal isyan, dan benci pada maksiat, waj'alna minar rasyidin, jadikan kami dari kalangan orang yang diberi petunjuk ar-rusyd daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni faham ni? Ada pun jatuhlah maksiat, itu memang diri kita. Yang dimaksudkan di sini, buat maksiat lalu redha dengan maksiat, itu tak boleh. Ada pun jatuhlah maksiat, memang kita lah. Siapa sini tak buat dosa cakap tangan? Siapa sini tak buat dosa? Nak betong ke botol? Tuan-tuan, tak ada. Semua kita buat dosa. Semua kita ada dah dosa. Maka jatuhlah maksiat tu biasa. Yang dimaksudkan di sini istiqamah dalam keadaan tidak redha dengan maksiat yang berlaku atas dunia ni, termasuk apa yang kita buat. Ni faham ni? Beza orang takwa dengan orang yang tidak. Bukan orang takwa tak buat maksiat, bukan. Faham tak ni? Orang yang takut Tuhan dengan orang tak takut Tuhan ni, hak takut Tuhan dah buat maksiat tu, itu Nabi. Beza orang bertakwa dengan yang tidak. Yang buat maksiat tak rasa bersalah, bangga, tak rasa salah langsung, itu orang tak ada takwa. Orang yang ada takwa ini nak buat, dia berasa takut. Bila salah jatuh, dia jadi rusing dan balik segera taubat pada Allah. Itu bezanya. Ni faham ni? Maka tuan-tuan kena istiqamah. Bulan Ramadan kita tak berhenti minta ampun. Bulan lain, sebelah bulan yang lain juga kena istiqamah, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhir sekali tuan-tuan sekalian, istiqamah dengan amal yang salih. Ni paling akhir malam ni tuan-tuan sekalian, istiqamah dengan amal salih, konsisten dengan amal salih. Sahabat tanya Nabi, ayyu amalin afdal? Ya Rasulullah, amalan apa paling afdal? Bila sebut afdal apa maknanya? Ma'aksaru sawabin, barang yang lebih banyak pahala, itu makna afdal.
Dia ingat Nabi jawab baca Quran banyak, mayang sunat banyak, sedekah banyak. Tidak, rupanya Nabi kata adwamuha wa in qalla. Amal soleh yang kamu boleh konsisten walaupun sikit, lebih baik daripada banyak tapi sekali tu. Malam ni mari kuliah. Biasalah bila mari kuliah ni tuan-tuan, Allah akan cah iman kita. Allah akan cah. Tak naik 3 bar, naik sebah. Jadi semangat. Bila semangat balik rumah, dia baca sejuzuk malam ni. Juzuk baca. Tapi tu lah sekali, pak mati tak baca. Tak payah dah tuan sekalian. Lebih baik baca sikit tapi sokmo. Ni faham Semayang sunat tak banyak tapi sokmo. Maka ulama ajar cari amalan yang boleh digelar wirid. Cari amalan yang boleh digelar wirid. Apa maknanya? Amalan yang kita tak akan tinggal sampai mati. Itu wirid. Maka tuan-tuan cari, masing-masing cari. Maka ulama kata manusia tak sama. Ada orang istiqamah sedekah, dia kurang mayang sunat. Ada orang lebih mayang sunat, sedekah sikit. Ada orang lebih baca Quran. Ada orang lebih majlis ilmu. Masing-masing mana yang kita boleh buat, cari apa yang sesuai untuk istiqamah. Kerana hak ni yang akan tolong saat nak mati. Ya saat nak mati, hak yang istiqamah ni akan tolong. Maka tuan-tuan masing-masing cari. Maka antara yang boleh kita istiqamah baca Quran. Ada orang yang beli Quran mahal 32 dalam satu, 200 setengah 200 setengah suti. Tapi dia tinggal dalam rak berdebu habis tuan-tuan sekalian. Berdebu habis Quran. Tak pakah. Molek hak beli puluh ya baca sokmo. Ni faham baca sokmo. Maka tuan-tuan tak boleh juzuk, bacalah satu makra'. Makra' tahu makra' dalam Quran ada 8 makra'. Satu juzuk 8 makra'. Makra' ni tepat baca. Dalam Quran tuan-tuan cari tempat yang ada lambang kubah masjid. Itu dipanggil makra'. Satu makra' lebih kurang 2 muka setengah suku itulah. Sehari satu makra', tapi tiap-tiap hari. Bagus lah. Tak boleh satu makra' semuka. Faham lagi? Dan istiqamah itu tak sama. Masing-masing ada orang tiap hari, ada orang tiap minggu, ada orang tiap bulan, ada orang tiap tahun. Tapi kalau baca Quran semuka tiap tahun teruk benar tu. Semuka surat khabar nak hari. Patang jumpa dia, baik-baik main teruk. Baca umur surat khabar. Quran sekali setahun semuka berat menana. Lepas tu berasa dari syurga, comel mukamu. Dah. Jadi tuan-tuan sekalian, bacalah Quran antara yang pertama. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, sembahyang jamaah. Sembahyang jamaah. Istiqamah 5 waktu, tak boleh 5 pak, tak boleh pak 3. Man la yudraku kullu la yutraku jullu. Barang tak boleh berlaku, jangan tinggal berlaku. Dia tinggal mayang subuh jemaah, dia tinggal habis 5. Hanya orang tak bijak. Maka dalam 5 itu ada yang afdal, dia panggil salatul wusta. Ada ulama kata isyak, ada ulama kata subuh, ada ulama kata asar. Maka tuan-tuan 3 ni kalau boleh tolong jemaah di masjid, isyak, subuh, asar, paling kurang. Boleh 5 lagi baik. Orang yang sembahyang isyak berjemaah, faka'annama qama al-laila nisfah, dia seolah sudah qiyamul lail setengah malam. Orang yang sembahyang subuh berjemaah, faka'annama qama al-laila kullah, dia seolah-olah sudah qiyamul lail suti malam. Faham Dan Nabi sebut orang sembahyang subuh berjemaah 40 hari tak terputus istiqamah. Ni payah ni. Kena terang, kena cuba tuan-tuan sekalian. Subuh 40 hari, tak mi 40 hari jemaah. Diberi 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari api neraka, yang kedua bebas daripada sifat munafik. Kerana apa subuh? Kerana subuh orang munafik tak akan mampu buat. Maka kita perhati diri kita tuan-tuan sekalian. Subuh senang ke payah, muhasabah diri. Ni faham Dan ada ulama kata asar. Jadi kalau tak boleh 5 pak tu biar ada asar.
Tak boleh pak tiga biasa. Dua biasa, biasa. Jadi tuan-tuan sekalian, garik ngisa sesada malam-malam waktu perdana dah pergi masjid. Maka rasa tolonglah jamaah tuan-tuan sekalian. Istiqamah hak nilai yang akan tolong kita saat nak mati. Kemudian hak wajib tuan-tuan itu dipanggil modal. Untung yang disebut oleh Allah dalam Quran, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tak akan pernah rugi. Perniagaan atas dunia mana dia tak rugi? Tak rugi lah, so tak angin nega. Mesti ada untung, mesti ada rugi. Tapi ada satu perniagaan Allah kata lan tabur, sampai hari kiamat tak akan rugi. Antaranya amalan sunat. Maka tuan-tuan, hak untung kita mayang sunat, carilah yang boleh kita istiqamah. Nabi semayang rawatib istiqamah, kemudian semayang witir istiqamah tiap-tiap malam. Hak paling mudah saya nak pesan ke tuan-tuan, semayang witir. Hak boleh kita istiqamah Ramadan, tarawih dengan witir bulan Ramadan. Tarawih tak ada bulan biasa, jangan buat gila pula pergi semayang tarawih tak ada, witir ada. Maka witir ni semayang ganjil 1, 3, 5, 7, 9 sebelah. Maka yang paling mudah sekali 1, yang paling afdal 3. 1 kalau tak lewat kau buku tanahlah kubur tuan-tuan sekalian. Mana besar benar alasan tu. Sekai 1 rakaat, usalli sunnatal witri rakatan, 1 rakaat. Rukuk sembahyang wajib diri, sembahyang sunat tak wajib diri, malah sangat duduk. Benda alasan tak kamu benda tak mahu sembahyang witir. Apa alasan? Ambil air sembahyang, belum tidur, duduk atas katil, ngadap kiblat, Allah saja aku sembahyang witir. Kata Allah Ta'ala wa akbar, baca Fatihah, doa iftitah tak payah baca. Dah malah sangat, dah malah tuan-tuan baca Fatihah. Ngatuk ustaz air beleh mata, ada air baca Fatihah. Apa nama doa iftitah? Fatihah. Sudah Fatihah, rokok, turun sikit rokok, bangun i'tidal, turun banyak sikit sujud, bangun mula duduk antara sujud, turun mula sujud, bangun at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, baca selawat assalamualaikum, selawat apa nama salam ke kanan, hak kiri dak ayah sunat, dah malas kan? Tahan lagi assalamualaikum, bong tidur lalu. Susah apa? Bukan payah pun tuan-tuan. Antara amalan yang boleh kita istiqamah, selamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni bulan puasa dak witir dah. ada bulan puasa dak witir dah. Orang bangun witir pun semua. Apa dak witir? Kita nak bangun ala orang, padahal lebong tuan-tuan sekalian. Dak bangun terang. Dia kata karang tak boleh sembahyang dah. Kalau bangun sembahyang, kalau witir lalu siapa aja? Sembahyang witir kalau dah buat, karang bangun sembahyang jelah, sembahyang lain. Tak ada masalah. Yang tak boleh la witrani fil lail, tak boleh 2 kali witir satu malam, tu saja. Sembahyang dah witir, karang tak payah witir lah. Cuma yang afdal, ij'alu akhir salatikum al-witra, jadikan sembahyang paling akhir witir, itu saja. Tapi kalau berasa dah bangun sembahyang witir, tuan-tuan, ni antara yang boleh kita istiqamah. Hak mudah-mudah saya cadang pada tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, sedekah jariah, istiqamah. Nabi SAW tiap-tiap hari, Sayyidina Ali sehari kalau orang susah tak mari minta sedekah, dia rusing, seolah merasakan Allah tidak lagi kasih padanya kerana tak ada orang miskin minta sedekah. Jadi tuan-tuan, tiap-tiap hari RM1 tiap-tiap hari lebih baik daripada 100 ya seumur hidup. 100 ya seumur hidup tu, beri sikit pun tak apa, banyak lagi baik sedekah. Boleh faham? Orang yang nak mati, Allah cerita dalam Quran, bila malaikat mari cokoh depan mata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, ejahlah tangguh sikit, kalau mati ku 8, ejah ku 9 tak apa dah. Kalau mati hari Rabu, hari Khamis tak apa dah, ejahlah sikit ya Allah, tak mau mati lagi. Fa asaddaqa wa akum minas salihin.
tuan-tuan perhati ayat ni, dia kata dia nak buat apa? Minta tangguh mati, dia kata dia nak buat apa? Fa'asaddaqa, aku nak sadaqah, wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh dah. Allah layan dah. Iza jaa ajaluhum, Israel mari congok depan, tak ada kompromi, senjah nyawa tuan-tuan sekalian. Maka istiqamah dengan sedekah. Tak banyak pun tak apa, asal istiqamah, banyak lagi bagus. Boleh faham ni? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini antara perkara yang kita kena istiqamah bagi menjamin 3 perkara yang Allah janji tadi kita dapat. Tak ada lah barang paling bahagia tuan-tuan sekalian, bila hari kiamat Allah Ta'ala kata mu ahli syurga, tu paling bahagia sekali. Kita semua ni orang berdosa, bila disebut di umum kamu bebas dari neraka, itulah barang paling membahagiakan. Orang salah atas dunia, duduk dalam mahkamah, tu hakim kata mu bebas, alangkah bahagianya saat itu. Begitulah kita golongan yang banyak dosa ini di hadapan Allah Ta'ala esok. Allah kata antum utaqa'u minan nar, kamu bebas daripada api neraka, itulah barang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, yang tolong kita esok bukan harta anak pinak, bukan, yang tolong kita amal saleh. Maka istiqamahlah, kerana yang saat akhir itulah yang akan dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sekali, sama-sama kita sebut doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kalau baca ramah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak balik hati manusia, berapa ramai orang beriman Allah pusing jadi kafir mati kufur, berapa ramai orang kafir Allah pusing mati beriman. Maka kita minta, kita sudah dalam iman, sabbit qulubana, ya Allah tolonglah ya Allah, kami merayu padamu ya Allah, sabbit qulubana, kekalkan hati kami dalam iman sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu saja untuk malam ni tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sebut malam ni menambah iman kita, menambah semangat untuk menambah amal saleh dan meninggal segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dengan Islam dan matikan kita dengan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup majlis tuan-tuan sekalian, malam ni saya ada satu pengumuman. Minta izin AJK ni, satu pengumuman kami daripada Al-Azhar Care. Al-Azhar Care ni tuan-tuan sekalian, sekumpulan asatizah setiap tahun akan buat ibadat korban di negara minoriti umat Islam, di Sudan dan sebagainya. Jadi ada 3 program, 3 perkara yang saya nak umum malam ni. Siapa nak turut serta dipersilakan. Korban lembu 300 setengah sebahagian, korban kambing 500 setengah sekor, yang ketiga wakaf Al-Quran. Ini paling mudah sekali. Amalan yang kita kena buat atas dunia antaranya wakaf, berhentikan harta tu untuk Allah Ta'ala. Orang guna sampai kiamat, kita mati dah pun pahala berjalan. Maka kita pilih wakaf Quran untuk diatur ke negara minoriti umat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, siapa yang nak wakaf Quran dipersilakan. Satu naskah RM30 saja. Boleh niat untuk saya, ayah kita, mak kita, anak kita, siapa saja yang kita nak niat, yang mereka sudah mati, Quran itu diguna oleh umat Islam, pahala berjalan tuan-tuan sekalian. RM30 saja satu naskah. Ada orang ambil 10, ada orang ambil 100. Siapa nak bersama-sama boleh jumpa saya lepas ni insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Saya mohon maaf atas salah dan silap dan terkasar bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna minal ladzina ya'maluna bima ya'lamun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ada tak? Ada. Tuan-tuan, selagi tinggal di luar sana, ada sahabat kita bawa jualan jus durian Belanda. Kuliah saya tiap-tiap kuliah ada dibawa.
Ada tempat dak awak dia maruh. Kesukaan ramai. Jadi siapa nak test boleh lah. Jus durian Belanda, makanan minuman kesihatan insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.